yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16, surat 16 baris ke-8 daripada bawah. Muka surat 16 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan 25 Rasul yang disebut nama mereka itu 25 Rasul disebut di dalam Al-Quran wajib atau khabar. Dan 25 Rasul itu mubtada, wajib itu khabar. Wajib beriman dengan mereka itu dengan 25 Rasul yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran. Beriman atas jalan tafsil. Beriman atas jalan tafsir dengan makna bahawasanya, dengan makna bahawasanya. Jawi baru pun tak ada dah. Rumi ada tak? Dengan makna bahawasanya. Ada tak Rumi? Dengan makna bahawasanya. Ada? Ada? Rumi? Wajib beriman mereka itu atas jalan tafsil dengan makna. Ada tak? Makna tu ada tak? Ke dengan bahawasanya? Dengan bahawasanya. Saya mengaji ni tunggu tambah dengan makna bahawasanya. Waktu saya mengaji dengan makna bahawasanya, makna beriman atas jalan tafsir ni. Jika ditanya seseorang, jika ditanyakan seseorang daripada tiap-tiap satu daripada mereka itu 25 Rasul, nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia seseorang dari tiap-tiap Rasul itu Rasul. Lut, apa dia tanya? Lut, Rasul. Hud, Rasul. Tiada dengan makna tiada dengan makna tadi dengan makna bahawasanya jika ditanyakan. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu 25 Rasul. Dan 25 Rasul yang disebutkan nama mereka itu 25 Rasul disebut di dalam Al-Quran 25 ni, wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Yang terdahulunya wajib beriman
dengan segala rasul atas jalan ijman. Wajib beriman atas jalan ijmalnya ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ijmal. Ini nak masuk kepada pembicaraan sekalian barang yang didatangkan dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita beriman dengan aqaidul iman yang 50. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita wajib beriman dengan sekalian barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pembicaraan rasul-rasul yang lain. Hak Nabi sallallahu bawanya pembicaraan berkaitan dengan malaikah, berkaitan dengan kitab-kitab, berkaitan dengan hari kesudahan. Itu semua masuk di bawah perkara barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah. Bila kita imani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, apa yang Nabi SAW bawa tu daripada Allah. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala pekerjaan agama, Nabi bawa datang bab ibadah, kita imani. Nabi bawa datang bab muamalah, bab munakahat, bab janayat, kita imani sebab Nabi yang bawa datang. Ibadat Nabi bawa datang, muamalah Nabi bawa datang, munakahat Nabi bawa datang tu bab fiqh, janayat itu Nabi bawa datang belaka tu. Kita wajib imani. Hudud, qisas itu adalah perkara yang Nabi bawa datang dan Nabi laksanakan ketika Nabi memerintah di Madinah Al-Munawwarah, dan itulah hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kita wajib imani. Itu hukum Allah yang mana segala-gala hukum hakam dalam Al-Quranul Karim, segala hukum hakam yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sampai qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, syariat yang berdatang oleh nabi terdahulu, dia terkadang terhad pada satu-satu tempat. Tempat lain ada nabi lain. Terkadang syariat Nabi dahulu terhad untuk kaum dia sahaja. Syariat Nabi terdahulu ada sakatan masa, diutuskan Rasul yang lain beramal dengan syariat Rasul yang lain pula. Sampai masa diutuskan Rasul yang lain pula beramal dengan syariat Rasul yang lain pula. Adapun syariat yang diberdatang oleh Nabi SAW ni, syariah ni kekal sampai kiamat, sebab sudah tidak ada Rasul selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariah Nabi ni syariah yang melengkapi, dan syariah Nabi ni syariah kepada sekalian manusia. Tidak terhad dengan tempat, tidak terhad dengan kaum kabilah, tidak terhad dengan masa. Ini syariat Nabi yang syumul. Syariat Nabi yang syumul, yang melengkapi. Syariat Nabi-nya, syariat Nabi ni kepada sekalian jin dan manusia. Adapun rasul-rasul yang terdahulu, mereka menjadi rasul hanya kepada manusia sahaja. Rasul-rasul yang terdahulu, mereka menjadi rasul hanya kepada manusia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menjadi rasul kepada manusia dan juga kepada jin. Nabi jadi rasul kepada jin pada furung agama, pada cabang agama. Pada usuluddin, tu jin sudah beriman walaupun sebelum dilantik Nabi SAW. Tapi dalam bab furung agama, dalam bab sembahyang, dalam bab puasa, dalam bab haji, disyariat kepada manusia, tengok disyariatkan kepada kaum jin. Adapun rasul-rasul terdahulu tidak. Mereka hanya menjadi rasul kepada manusia sahaja. Termasuk Nabi Sulaiman AS tidak menjadi rasul kepada jin, hanya mengepalai jin sahaja. Bukan Nabi Sulaiman menjadi rasul kepada jin, tidak. Dan tidak ada Nabi Rasul di kalangan kaum jin. Tidak ada Nabi Rasul di kalangan kaum jin, tidak ada. Kemudian Rasul ni hanya diutuskan pada manusia, melainkan Nabi SAW menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Syariat yang syumul, yang melengkapi, tidak terhad kepada kaum, kabilah, tidak terhad kepada tempat, tidak terhad pada masa, sampai qiyamah. Jadi apa yang Nabi bawa datang, termasuk bab janayat pun, itu ada syariat yang kekal sampai qiyamah, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hakim, yang alim. Bila syariat undang-undang bab janayat contoh datang daripada Allah, itu yang terbaik, sebab datang daripada Allah yang hakim, yang bijaksana. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah Ta'ala yang bijaksana? Surah Watin itulah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah tu bijaksana daripada yang bijaksana? Kan kita pun jawab kan. Sunat kita jawab. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan Allah bijaksana. Bahkan wa ana ala zalika, dan aku atas kebijaksanaan Allah Ta'ala, minasyahidin, di kalangan orang yang naik saksi. Ke tak jawab? Kan biasa kan tu imam baca wadduha watting, gitulah imam kampung kan. Wadduha watting, inna anzalna, apa lagi? Iqra dak baca, lam yakuni dak baca. Sungguh tu imam sekarang ni Iqra dak baca, lam yakuni tak baca. Sebab apa? Dia takut tukar berapa kali. Dia takut jadi pendek ke, dia takut jadi tak jumpa jalan keluar ke mana ke tahu. Jangan duk cakap Iqra dengan ni lam yakuni boleh jadi pendek ya. Bukan Iqra dengan lam yakuni, kuliah pun jadi pendek. Kuliah pun jadi pendek. Habis dah kuliah. Pada ni kuliah pun boleh dipendek ya. Kalau dah jaga. Bacanya apa? Wadduha wattin inna anzalna. Timam baca wattin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala belam ya bala wa ana. Ana tahu tak? Ana lah, alif nun alif. Bala wa ana ala ain lam ya zalika minasyahidin. Itu pun jawab kan? Bahkan Allah bijaksana, dan aku atas kebijaksanaan Allah di kalangan orang yang naik saksi. Allah yang bijaksana itulah yang menurunkan hukum janayat, hudud, kisah, takzir kepada Nabi SAW, yang kekal hukum tu sampai qiyamah. Itu hukum yang terbaik sebab datang Allah yang bijaksana, yang wajib kita imani. Lepas tu pelaksanaan pergi kepada ihsan. Pelaksanaan pergi kepada ihsan.
mengabdikan diri atas Allah dengan bahawa mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintahkan solat dan puasa wajib ijma' ulama. Betul juga dengan perintah berkaitan dengan melaksanakan hukum agama dan negara wajib ijma' ulama. Semayang puasa perintah Al-Quran wajib ijma' ulama. Puasa kutiba alaikumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman diwajibkan ke atas kamu puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas, bunuh balas, cedera balas, itu qisas. Diwajibkan ke atas kamu puasa, diwajibkan ke atas kamu qisas sebagaimana perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Perintah buat hukum hudud pun dengan fi'il amar, perintah faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Fajliduhun baik ambil tengah-tengah ni. Fajliduhum, hatu hak perintah supaya sebab itu semua perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Sembahyang perintah Al-Quran dengan fi'il amar, perintah. Sama dengan kerak tangan pencuri, perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Perintah sebab bagi orang yang berzina dengan fi'il amar. Wajib melaksanakan hukum agama Allah dan negara wajib ijma' ulama, sebagaimana wajib sembahyang puasa wajib ijma' ulama. Lepas tu siapa yang berkewajipan? Mereka yang lebih kuasa. Mereka yang lebih kuasa ni bukan boleh naik sendiri, orang yang mengangkat mereka yang berkuasa. Maka wajib mengangkat mereka yang beriltizam untuk melaksanakan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajipan. Terlaksana atau tidak, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama kita bicara sekarang iman ni. Iman kita. Kita mempercayai dan meyakini akan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara iman. Syarat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bab zahir, ihsan pelaksanaan. Ihsan pelaksanaan. Kita bicara bab iman. Syarat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman. Untuk selamat kekal neraka Allah adalah iman. Untuk selamat dan kekal neraka Allah adalah iman. Ini kita bicara bab iman. Ini bicara bab percaya hati akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Mana ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Itu pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga percaya dengan sekian barang yang Nabi cerita daripada perkara yang gaib, perkara hak lepas-lepas dah. Termasuk bicara Nabi Rasul hak lepas dah. Bicara bab malaikat gaib. Bicara bab kitab hak lepas dah. Bicara bab hari kesudahan tu belum sampai masa lagi. Apa yang Nabi cerita hak lepas, hak lagi akan datang, hak zahir, hak gaib, kita wajib imani sekalian. Ni nak bicara hak Nabi bawa datang, hak rasul-rasul, nabi-nabi yang ramai-ramai yang Nabi cerita kepada kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imani sekalian. Ini iman ni dalam berkait dengan perkara gaib. Dia iman dengan Islam ni dia sama je. Cuma dari segi apa nak panggil apa? Tersurat, tersirat. Ada Tersurat yang tertulis. Tersirat
Kalau yang tersurat, kalau pergi pada rukun Islam kok semayang, puasa, zakat, haji je lah. Kalau pergi pada rukun iman kok percaya kepada Allah, malaikat, percaya pada perkara gaib. Faham tak ni? Jadi seolah-olahnya Islam lain, iman lain. Itu yang tersurat. Tapi yang tersiratnya sama saja. Sebab asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Asas kepada iman adalah ni sekarang ni, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tu. Sekarang rukun Islam ada 5, tapi asasnya 2 kalimah syahadah. Sehingga kan nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah. Orang yang batal Islam, wal-iyazabillah, kita akan sebut orang ni batal syahadah. Padahal syahadah satu daripada 5 rukun. Batal Islam disebut dengan batal syahadah. Sebab apa? Sebab asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kita bicara ni, beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi apabila sebagai orang Islam asasnya 2 kalimah syahadah, maka kita akan terima semua perkara yang Nabi bawa datang. Sebab apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Apa yang Nabi bawa kita kena terima belaka. Bukan Nabi bawa semayang, puasa, zakat, haji saja. Itu bab ibadah. Bab muamalah Nabi bawa datang, kita kena terima. Bab munakahat Nabi bawa datang, kena terima. Bab janayat Nabi bawa datang, kena terima. Nabi cerita tak bab malaikat? Nabi cerita bab malaikat, kena terima. Kalau ingkar kewujudan malaikat, batal Islam. Kita kata di mana pula rukun Islam bicara bab malaikat? Bicara bab malaikat dan rukun iman. Dan rukun Islam tak ada bicara bab malaikat. Bicara bab iman ni, hati percaya akan ada malaikat. Dan Islam ni duduk mana? Iman, beriman dengan malaikat, hati. Islam duduk mana? Islam ni kita terima ada malaikat secara zahir, masuk di bawah 2 kalimah syahadah. Maknanya kalau mulut seseorang engkar kewujudan malaikat, Jibril ke Mikail ke Tahyu tak ada, maka batal Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak ada 2 kalimah syahadah. Pergi kepada iman pula, beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Kita akan beriman dengan sekian perkara yang bawa datang, termasuk hati terima bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Mana ada situ bab semayang, puasa, kaji, ibadah tu dalam rukun Islam dan rukun iman pun. Sebab apa? Maksud di bawah beriman kita. Bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah dalam Al-Quranul Karim yang cerita. Dan itu perkara yang Nabi bawa datang, maka itu wajib iman ni sekalian. Jadi maknanya Islam dengan iman sama. Cuma Islam terima zahir akan sekian perkara agama. Mana mulut kena terima, ya, jangan engkar. Pergi pada iman pun sama, percaya hati akan perkara yang sama. Ada ni. Cuma Islam terima zahir, semayang wajib, puasa wajib. Dia tak semayang, dia tak puasa, tak ada ihsan. Tapi dia orang Islam. Hati dia terima kewajipan sembahyang puasa, dia masih lagi orang beriman, tapi tak ada ihsan pada ni. Dia kena terima, jangan engkar. Semua perkara Nabi bawa datang, jangan engkar secara zahir. Barulah pergi kepada iman dalam pula. Bukan luar je ya, hati pun kena percaya juga. Kalau luar ya, hati tolak, ini orang munafik, menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mulut ya, tapi hati tak terima. Semayang, yelah semayang wajib. Dia tak semayang, tapi dia terima semayang wajib. Dan hati dia semayang, tak ada faedah semayang. Tengok orang semayang tu miskin, susah juga, menyusahkan semayang ni. Tak ada faedah semayang ni. Mana jadi majar pula contohnya. Contoh majar, sui. Di hati dia ni, mulut tak ada, di hati dia.
maka dia batal iman. Dia kafir di sisi Allah. Tapi zahir dia orang Islam. Sebab mulut tak keluar cakap pelik-pelik. Kalau mulut keluar cakap pelik-pelik, barulah batal Islam. Semayang tak wajib. Sebab apa? Dia kena Tuhan molek dah. Contohnya. Ada orang ajaran sesat tu kan. Dia tak semayang sebab dia kena Tuhan molek dah, dia kata. Bayang apa dah kena dah. Dia tolak kewajipan semayang. Maka batal Islam dia. Sebab dia cakap mulut. Kalau mulut comel, tak keluar benda pelik-pelik, hati pula. Percaya tak dengan sekian perkara hak Nabi bawa datang. Itu beza antara Islam dengan iman. Ihsan, kita melaksanakan, mendirikan sembahyang, berpuasa, mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan Allah. Itu bahagian ihsan. Ada ni. Itu kita awal kitab dahulu. Tapi yang kita ni bicara bab iman lah. Kita bicara bab iman, hati kena percaya akan sekam-sekam Nabi bawa datang. Percaya. Bab hukum hakam pun hati kena terima. Hati kena terima. Kalau hati engkar, riba haram, mulut tak kata haram riba, disenyak je. Janganlah terbabit dengan riba, disenyak je. Tapi hati dia haram riba. Dia soal, dia tolak pengharaman riba dalam hati dia. Batal iman dia. Kafir di sisi Allah. Zahir dia orang Islam. Sebab mulut tak bunyi apa-apa pun. Mulut tak ada bunyi apa-apa pun. Mana Islam dia comel lah bahagian zahir. Bahagian iman. Percaya dengan sekam perkara Nabi bawa datang. Percaya. Terima hati. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Dalam bab janayat kena terima. Hati kena percaya. Itulah hukum Allah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita beriman dengan Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama kepada ummah. Agama yang bawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirah. Nak bagi dunia akhirah, turut agama yang datang oleh Nabi SAW. Jadi kita bicara sekarang hak berkaitan dengan hak Nabi bawa datang. Mana dengan nabi-nabi, rasul-rasul ramai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai nabi-nabi, rasul-rasul ni beriman atas jalan ijmal, jalan ringkas. Baru nak pergi pada jalan tafsir pula ni. Jalan terperinci. Kemudian ramai-ramai Nabi Rasul ni pandangan yang muktamad, jangan hinggakan. Kenapa jangan hinggakan? Jangan letak jumlah. Tapi pandangan masyhurnya Nabi 124,000 orang dan Rasul daripada 140 Nabi itu 313 orang. Itu pandangan yang masyhur. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang masyhur, bilangan Nabi semua sekali ramai-ramai tu 124,000 orang. Kemudian daripada 124,000 orang tu naik pangkat Rasul 313 daripada 124,000 orang. Berapa persen tu? Berapa persen? 1% pun tak sampai. Sebab 124,000 orang, kalau 1% dia kena 1,240. Betul? 124,000 orang. Nabi ni, Nabi. Kalau 1% jadi Rasul daripada tu 1,240 orang. Ini 313 je ni. Mana apa ni? Suku persen. Ada ni 1%. Setengah persen. Suku persen tau. Boleh? Suku persen. Faham tak suku persen ni? Kalau nak sebut kataan gitu tau. Suku persen. 0.25%. Boleh? Dah. 313 orang daripada Nabi kesemuanya 124,000 orang. 313 jadi rasulnya. Jadi 124,000 orang tu hanya
diangkat pangkat nubuah sahaja. Pangkat nubuah. Nun berwauta marbutah nubuah. Pangkat kenabian. Pangkat kenabian. Orangnya nabiyun. Pangkatnya nubuah.